Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sujimin bin Idris. So let's go. Okay, lama sudah aku nak buat video ni. Jadi hari ni aku ingin buat satu video. Aku ada semalam join satu sesi borak santai bersama Tuan Nadir Al-Nuri, salah seorang rakyat Malaysia yang masih berada di Gaza. Dan dia adalah seorang mahasiswa yang masih belajar juga di University Gaza. Dan juga semalam tu sesi borak santai itu yang dianjurkan oleh Muslim Proaktif Seri Kembangan. Dan beliau banyak menceritakan tentang kisah-kisah apa yang terjadi di Gaza lah sekarang ni. Untuk pengetahuan korang, Tuan Nadir Al-Nuri ni juga adalah CEO Cinta Gaza Malaysia. Beliau berasal daripada Selangor. Macam saya cakap tadi, beliau satu-satunya rakyat Malaysia yang masih berada di Gaza. Jadi semalam saya ada join sesi borak santai ni. Sesi borak santai ni juga dibuat dengan 3 platform, iaitu Zoom Meeting, dengan YouTube dan juga FB Live lah. Tapi saya join di FB Live. Okay, so tanpa buang masa, jom kita react video dia. Mana yang sempat, ini adalah yang penting, poin-poin yang penting. Saya tidak ambil semuanya terlalu panjang. Dan untuk link video ni, untuk link video semalam tu saya akan sertakan di ruang description di bawah ni. So jangan lupa subscribe channel aku, okay? Jom. Taufik untuk kita cakna kepada apa yang sedang berlaku. Taufik untuk kita sama-sama menjelajah hakikat isu Palestin Israel dan hakikat kebangkitan dan kejatuhan umat, supaya akhirnya insya-Allah kita menjadi sebahagian daripada kebangkitan dan kita menjauhkan kelemahan dan kejatuhan agama yang berpunca daripada kelemahan kita dan juga kejatuhan dan jauhnya kita daripada Islam kita. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang pertama sekali, soalan yang ditanyakan berkenaan dengan apakah punca kepada konflik yang sedang berlaku ketika ini, dan sebab soalannya ditanya yang sedang berlaku ketika ini, maka kita nak jawab yang ketika inilah. Kita tak jawab ataupun kita tak nak pergi jauh kepada sejarah yang sebelumnya. Nanti mungkin kalau ada soalan yang sebelumnya, kita cerita yang sebelumnya pula. Tapi sekarang ni apa yang sedang berlaku ialah pertempuran ataupun krisis perbalahan kebangkitan rakyat yang berlaku di antara orang-orang Palestin dan juga orang-orang Israel. Dan sebagaimana yang kita baca di berita, kebangkitan yang bermula ini adalah apa yang berlaku mulanya di Masjid Al-Aqsa. Dan ia berlaku sebelum sebenarnya daripada bulan Ramadan, tetapi tujuannya jelas di peringkat orang-orang Yahudi. Apa tujuan dia? Tujuan dia ialah mereka hendak mengosongkan Masjid Al-Aqsa pada tarikh 28 Ramadan, dengan tujuan mereka boleh melaksanakan ritual ibadah mereka sempena dengan sambutan Yahudi yang namanya Yaumul Quds. Yaumul Quds ni sambutan orang-orang Yahudi. Tahun ini jatuh pada 28 Ramadan. Jadi sejak sebelum daripada bulan Ramadan lagi, mereka telah cuba untuk mengosongkan masjid ini dengan cara mereka memasang penghadang besi di sebuah Babul Amudi, salah satu pintu gerbang masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa yang utama, iaitu Bab Al-Amudi, ataupun dalam bahasa Arab disebut, dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Damascus Gate. Sebab apa Damascus Gate? Sebab pintu ini adalah pintu masuk orang-orang yang datang daripada Syria pada zaman dahulu ke dalam Masjid Al-Aqsa. Jadi dia masuk melalui pintu Damascus ini. Jadi mereka pasang penghadang dan mereka cuba melakukan sekatan-sekatan sebagaimana yang mereka lakukan sebelumnya untuk memastikan kawasan Masjid Al-Aqsa ini dapat dikosongkan. Tetapi mereka berdepan dengan tentangan yang sangat besar daripada penduduk kota Al-Quds, daripada Murabitin, daripada Hurasul Masjid yang datang daripada segenap Palestin. Dan akhirnya dengan sebab demonstrasi yang berterusan, dengan sebab penentangan yang berterusan, maka akhirnya pada 18 Ramadan mereka terpaksa mengangkat semula penghadang-penghadang tersebut dan memberikan laluan masuk kepada orang-orang Palestin untuk masuk sembahyang di dalam Masjid Al-Aqsa melalui pintu masuk Al-Amudi. Jadi orang-orang Zionis dia tidak berputus asa. Menjelang malam 28 Ramadan,
Mereka semakin lama semakin giat menunjukkan kesungguhan mereka untuk menceroboh masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, dan pastinya mereka ini mendapat sokongan daripada tentera Zionis dan juga polis Zionis. Dan bila mana mereka cuba masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa ketika itu, mereka berdepan dengan orang-orang Palestin yang duduk di dalam masjid, kawasan masjid. Dan kalau kita tengok mungkin video dan gambar-gambar bagaimana mereka mengumpulkan batu, bagaimana mereka penghadang dengan kayu dan sebagainya. Tetapi penghadang sebenarnya yang paling utama yang menghalang daripada Zionis Israel masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa ialah batang tubuh orang-orang Palestin itu sendiri. Dan beberapa hari sebelum daripada peristiwa 28 hari bulan itu, Brigade Izzuddin Al-Qassam yang ada di Gaza dan base-nya di Gaza, dia sebutkan kepada Zionis Israel bahawa aku memberi amaran kepada engkau untuk keluar meninggalkan Masjid Al-Aqsa, dan sekiranya engkau tidak meninggalkan Masjid Al-Aqsa, maka kami akan memulakan serangan. Maka sebenarnya Zionis dia dengar cakap Mujahidin, sebab dia tidak mahu berlakunya masalah dan tidak mahu berlakunya konfrontasi, confrontation bersama-sama dengan Zionis Israel, dan akhirnya mereka keluar daripada masjid. Bila mana mereka keluar pada masjid, Brigade Izzuddin Al-Qassam dia keluarkan kenyataan bahawa walaupun kalian telah keluar meninggalkan Masjid Al-Aqsa, tetapi kalian telah terlambat dan sekarang kalian akan membayar harganya. Maka bermulalah siri pelepasan beberapa roket daripada bumi Gaza masuk ke dalam tanah haram Israel, dan bila mana mereka menyerang bumi Israel, tanah haram Israel ini, maka berlaku serangan balas daripada pihak Israel sebagaimana yang kita lihat berpanjangan sehingga ke hari ini. Dan isu yang kedua yang berlaku juga di kota Al-Quds ialah yang melibatkan penduduk di sebuah kawasan yang dekat dengan kota Al-Quds, nama dia Perkampungan Sheikhul Jarrah. Sheikhul Jarrah ni, kenapa nama dia Sheikhul Jarrah? Al-Jarrah dalam bahasa Arab ni maksud dia tukang bedah ataupun pakar bedah. Siapa Sheikhul Jarrah, pakar bedah yang disebutkan dan dinamakan kampung ini di atas namanya? Beliau ialah Sheikhul Jarrah, tukang bedah kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Maksudnya kawasan itu kawasan yang pernah dimasuki dan ditakluki oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bersama-sama dengan dia ada Sheikhul Jarrah khas Salahuddin Al-Ayyubi, dan perkampungan itu dinamakan dengan nama tukang bedah ataupun pakar bedah kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang berlaku di Sheikhul Jarrah ini? Yang berlaku ialah tanah tersebut yang diduduki oleh penduduk-penduduk Palestin sejak daripada tahun 48, bila mana diberi tanah tersebut dengan sebab mereka lari daripada kampung asal mereka lari ke situ dan duduk di situ. Dan kebenaran diberikan kepada mereka oleh pihak Jordan, diberikan kepada mereka oleh pihak UN untuk kekal duduk di situ. Tetapi beberapa tahun mutakhir ini muncul kumpulan-kumpulan Zionis Israel, penduduk-penduduk penempatan haram, yang menuntut supaya rumah tersebut diberikan kepada mereka. Jadi bila mana mereka tuntut, mereka naik ke court, dan duka citanya court berat sebelah kepada penduduk-penduduk Israel. Lalu rumah-rumah tersebut diberikan kepada penduduk-penduduk Israel. Penduduk Palestin yang asal dihalau keluar daripada rumah-rumah mereka, dan itu juga menyebabkan kebangkitan dan kemarahan penduduk Palestin. Jadi isunya ada tiga. Satu yang berlaku di kota Masjid Al-Aqsa, yang kedua yang berlaku di Sheikhul Jarrah, dan yang ketiga yang berlaku di Gaza ketika ini. Yang dah selesai ialah di Masjid Al-Aqsa. Di Sheikhul Jarrah belum lagi selesai, malah mencetuskan kebangkitan dan kemarahan penduduk Palestin di kota-kota yang lain. Termasuklah kalau kita tengok di berita yang sedang berlaku kebangkitan ialah di Al-Lad. Begitu juga di Nablus, begitu juga di Jenin. Jadi kawasan-kawasan ini adalah kawasan di mana orang-orang Palestin hidup bersama-sama dengan Zionis Israel, maka mereka boleh bertempur secara bersemuka. Dan sebenarnya kalau kita nak sebutkan, dan kalau kita faham suasana geografi dan geopolitik di bumi Israel ini dan di bumi Palestin ini, maka kita akan tahu sebenarnya sebilah pedang ke sebilah pisau dipanggil apa? Sebilah pisau. Sebilah. Lama tak cakap Melayu. Sebilah pisau di tebing barat adalah lebih ditakuti daripada sebuah roket dari bumi Gaza. Sebab apa? Sebab roket yang dilepaskan daripada bumi Gaza, dia mungkin akan jatuh di kawasan kosong, ataupun ada amaran, ataupun ada sistem Iron Dome yang boleh menghalang. Tetapi ketakutan penduduk
bila mana berlaku operasi tikam dan sebagainya adalah sangat-sangat menakutkan mereka kerana tidak ada amaran dan mereka bila-bila masa boleh terdedah kepada bahaya tersebut. Jadi itu mungkin secara ringkas, tak ringkas sangat tapi ialah pemahaman kepada apa yang sedang berlaku ketika ini. Okey, so itulah tadi sebenarnya apa yang terjadi. Kalau kita ceritakan daripada sejarah yang dulu-dulu mungkin banyak, mungkin video kan lagi panjang. Dan semalam tu saja memfokuskan apa yang terjadi baru-baru ini. Okey, apa yang membangkitkan kemarahan penduduk Gaza lah. Kita mendoakan para mujahidin di sana terus kuat insya-Allah dan terus membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan video aku sampai sini saja. Mungkin apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, sila share dan jangan lupa subscribe channel aku dan like kalau boleh. Assalamualaikum.